Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung lagi pengajian kita ni. Kitab kita guna kitab Safinatun Najah, dan malam ni kita sambung kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang keempat dan yang terakhir. Merupakan yang keempat dan juga yang terakhir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ar-rabi'u massu qubulil adamiyyi aw halaqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'i. Perkara yang membatalkan wuduk yang keempat ialah menyentuh kubul anak Adam ataupun bulatan duburnya dengan perut tapak tangan ataupun perut jari-jari tangan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang membatalkan wuduk yang keempat ialah menyentuh kubul anak Adam. Kubul maknanya zakar dan juga faraj. Itu makna kubul. Jadi menyentuh zakar anak Adam, yang ni orang lelaki punya, tak termasuk dia punya loceng lah, minta maaf lah. Loceng tu tak termasuk. Hanya saluran zakar saja. Itu yang batal. Selain daripada saluran, selain daripada zakar, itu tidak batal. Kalau kubul anak Adam perempuan, itu faraj. Menyentuh faraj, batal. Selain daripada faraj, yang di sekitarnya tidak batal. Itu fiqah. Jadi, kita sentuh tadi dua ini, batal. Syarat orang yang kita sentuh itu, orang lelaki atau perempuan. Tidak termasuk khunsa. Kalau khunsa, tak batal. Sebab apa tidak batal? Sebab kita tak pasti yang mana satukah yang original. Dia ni yang lelaki ke perempuan? Dia ada dua alat. Dia ada kemaluan lelaki pun ada, kemaluan perempuan pun ada. Itu khunsa. Dan dua-dua tu berfungsi. Boleh buang air, dua-dua. Yang lelaki pun buang air, yang perempuan tu pun buang air. Itu khunsa. Kalau dia ada dua alat, tapi yang berfungsinya satu saja, ikut yang fungsi itu tadilah. Kalau dia ada lelaki punya, perempuan punya, tapi yang berfungsinya lelaki je, yang perempuan tak berfungsi apa pun, tak ada keluar air kencing, tak ada apa, maka dia dikira sebagai lelaki. Dia tidak dikira sebagai perempuan, walaupun dia ada dua alat, tak panggil khunsa. Khunsa ni maksudnya dia ada dua alat, dan kedua-dua alatnya berfungsi. Itu makna khunsa. Dua-dua. Oleh kerana dia berfungsi kedua-duanya, kita pun tak tahulah dia ni lelaki ke perempuan. Manusia ni sama ada lelaki atau perempuan. Jadi tak tahu lelaki ke perempuan. Maka kita sentuh yang kemaluan lelaki pun tak batal, kemaluan perempuan pun tidak batal. Sebab tak pasti dia ni lelaki ke perempuan. Ini khunsa nama dia. Tapi kalau lelaki punya, kita sentuh kemaluan lelaki, batal lah wuduk. Kita sentuh kemaluan perempuan, batal lah wuduk. Yang tak batal yang tadi, khunsa. Baik. Sentuh pula dengan tapak tangan ataupun perut jari-jari. Ni tapak tangan ni. Jadi macam mana kita nak kenal tapak tangan? Kita tekap macam ni. Ini tapak tangan. Mana yang bersentuhan tu dipanggil tapak tangan. Mana sentuh bersentuhan, tu tapak tangan. Untuk ibu jari kita buat macam ni. Maka yang bersentuhan tu dipanggil tapak tangan. Yang tak bersentuhan kat tepi ni, dia tidak dipanggil tapak tangan. Makna apa tuan-tuan semua? Maknanya kalau kena tepi ni kemaluan, misal kata kita ada ismayang, kita nak pakai pampers anak kita,
tengah-tengah duk pakai tu tersentuh, tapi sentuhnya kemaluan dianya sini, tepi ni. Bukan dengan tapak, dengan tepi. Maka wuduk kita tak batal. Biasanya berlakunya kita ni, biasa banyak berlakunya ialah bila kita menguruskan anak-anak kecil. Jadi zakar dan juga faraj ni dia tidak kira sama ada budak besar ataupun budak kecil, batal berlaku. Jadi anak kita tarik nak pakai pampers, kena kat tepi ni, tersentuh sikit, Allah, tidak batal. Kerana yang batal tu tapak tangan. Jadi tapak tangan tu kata ulama, maksudnya kita tekap macam ni, yang bersentuhan tu tapak tangan. Di hujung depan tu tak batal, tepi pun tak batal, tepi sini pun tak batal berlaku. Belakang ni lagilah. Jadi kalau kita nak basuh macam orang tua dululah, anak dia berak, tak reti lagi nak basuh beraknya sendiri. Lalu dia basuh macam mana? Dia basuh dengan kaki ataupun dengan tapak, dengan belakang ni. Di belakang ni tak batal. Yang batalnya butunir rahah, tapak tangan, dan juga butunil asabi' ni, tapak tangan jari ni dan sini. Semua ni yang bersentuhan ni semua batal. Dengan sini tak batal, dengan lengan tak batal. Itu kena tahu. Kenapa kita kena tahu bagi jelas? Sebab tuan-tuan semua, kadang-kadang kita akan jadi membazir air apabila kita tak tahu. Kita belum batal lagi, kita dah ambil wudu. Maka hukum membazir itu, tuan-tuan semua, boleh jadi makruh dan boleh jadi haram. Tuan-tuan sekarang baru tersentuh dengan tepi atau belakang, tuan-tuan pergi ambil wudu. Macam tu tuan-tuan semua, wudu macam tu dikira membazir air. Kenapa dikira membazir air? Sebab wudu kita belum batal. Jadi masuk dalam hukum makruh membazir air. Makruh juga ya. Sebab benda tak disuruh. Kita tak disuruh lagi berwudu. Pasal apa? Wudu kita belum batal. Melainkan kalau kita ambil wudu tu atas nama kita nak tajdid, memperbaharui wudu dan sebagainya, itu bab lain. Okey. Batal juga dengan sentuh halaqati duburi. Halaqati duburihi. Halaqah ini bulatan dubur. Dubur kita ni yang bulat tempat keluar najis tu disentuh dengan tapak tangan. Itu pun batal juga. Selain daripada itu tidak batal. Halaqah ini tempat keluar najis. Bulatan tempat keluar najis, kita sentuh dengan tapak tangan, batal. Sebab tu nak basuh berak tu, orang tua tu dulu basuh berak anak dia, dia ada wuduk, dia basuh dengan kaki ataupun basuh dengan belakang ni. Sebab kalau sentuh, batal. Jadi itu kena faham. Halaqah tu maksudnya bulatan dubur. Tepi, minta maaf, tepi dubur, punggung, paha, semua tak batal. Tak batal. Sentuh, yang sentuh ni, kalau sentuh lain jantina, itu batal lah. Batal itu kerana bersentuhan kulit, bukan pasal sentuh dubur itu tadi. Itu halaqati duburihi. Itu halaqah duburnya. Jadi inilah 4 perkara yang membatalkan wudu. Baik, sekiranya ini takdir katalah tuan-tuan semua, takdir kata. Sekiranya zakar tu tadi yang telah terpotong. Kita pun pegang satu kemaluan yang telah terpotong. Adakah dikira membatalkan wuduk juga? Ya, dikira membatalkan wuduk juga. Sebab dia masih dipanggil kemaluan ataupun zakar lelaki. Selama mana dia masih dipanggil, walaupun dia terpotong. Contoh doktor di hospital, dia nak sambung. Tak maaf ni, fikah memang macam itulah. Dia nak sambung kemaluan yang terpotong. Jadi dia pegang, tak ada lapik. Dia tak pakai sarung tangan. Dia apa pegang nak sambung. Katalah, walaupun tak berlaku doktor macam tu. Jadi dia pegang untuk sambung. Dia ada wuduk. Wuduk dia batal. Kenapa batal? Kerana dia sentuh kemaluan lelaki, zakar tadi. Ustaz, kan dah terpotong. Dia tak kisah potong ke tak potong, selagi mana dia masih dipanggil kemaluan tadi. Itu kena faham di situ. Okey? Sama juga dengan tempat
yang terpotong tadi hilang langsung. Laki tadi dah terpotong, tempat dia tu hilang langsung. Tempat yang sepatutnya ada kemaluan tadi, dia pergi pegang pun batal juga, walaupun tidak ada kemaluan dah terpotong. Nah, itu barangkali berlaku, barangkali. Jadi mungkin kita kena tahu semua ni, akan datang kita tak pasti. Benda ni tuan-tuan semua fiqh ni kena belajar siap-siap. Tengok sekarang kan, orang duk viral muntah paus. Kan? Orang di Terengganu tu jumpa muntah paus. Boleh jual ke muntah paus tuan-tuan semua? Itu soalan dia. Muntah ni najis. Muntah apa saja, muntah kucing, muntah orang, muntah gajah, muntah apa pun najis belaka. Betul boleh jual? Benda najis. Itu kena bincang. Kan? Lepas tu buat perfume. Najis masuk dalam perfume. Kita pun selek. Buat masuk dalam semayang. Allahu Akbar. Lagu mana tuan-tuan semua? Lagu mana? Kata muntah paus tu buat masuk dalam perfume kan? Dia kegunaan dia buat masuk dalam perfume. Kita pun pakai perfume tu. Inilah di zaman yang penuh syubhat, benda-benda syubhat tuan-tuan semua. Muntah tuan-tuan semua, mana-mana muntah dalam dunia ni, termasuk muntah badang tu. Okay? Badang yang boleh angkat balak makan muntah badang, najis. Apa saja muntah najis. Qai dalam bahasa Arab dia panggil qai'un, najis. Muntah baby itu pun najis. Cuma dimaafkan untuk ibu yang menyusu. Sebab kerana masyaqqah. Kerana apa? Masyaqqah, kerana susah. Sebab ibu ni dia menyusu kan. Lepas menyusu, jeluak budak tadi. Jeluak tu muntah lah. Lepas tu letak sambung menyusu balik. Muntah tadi lekat kat puting susu ibu tu tadi. Lepas tu dia pun ambil semayang. Allahu Akbar, semayang tu. Sah tak semayang dia? Ulama kata sah. Kerana susah, masyaqqah. Kerana ibu duk menyusu selalu. Tapi benda yang tak masyaqqah tak boleh. Macam bapak, mak kena muntah atas paha dia. Dia pun masyaqqah juga. Masyaqqah apa? Dia bukan menyusu pun. Ni muntah, anda faham? Jadi sebab tu fiqh ni mungkin kita tak nampak sekarang ni. Apa benda ni? Kan? Nak cerita pasal terpotong apa semua. Tapi mungkin suatu hari nanti, mungkin akan berlaku. Mungkin kita jadi doktor ke apa ke. Macam mana hukumnya? Kita tak tahu, tak pasti. Tapi fiqh siap-siap dah semua. Muntah paus tu orang tak terlintas nak fikir tu. Tapi kita fiqh dah sebut muntah tu najis. Jadi tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan pakai ataupun beli perfume yang di dalamnya katalah tahu kata ada muntah paus tadi, tuan-tuan semua jangan bawa masuk semayang. Beli malaikat subuh je sudah. Malaikat subuh tu tak apa. Sebab dia datang waktu subuh. Itu memang tak ada alkohol, tak ada apa, biasa je. Pakai sekejap, tak ada zuhur, hilang bau dah. Pasal dia malaikat subuh je, subuh je bau. Zuhur hilang dah. Jadi beli hak tu, insyaAllah. Jadi kalau mahal, tahan lama tu, masuk pula muntah paus tadi, tu. Balik pada sini. Dia najis, muntah tu najis. Habis tuan-tuan semua, 4 perkara telah selesai kita cerita pada kuliah-kuliah sebelum ni. 1, 2, 3, 4 dah semua. Kemudian kita akan masuk perkara yang seterusnya, faslun fima yahrumu 'alal muhdisi. Fasal menceritakan perkara yang haram ke atas orang yang tidak ada wudu. Siapa tak ada wudu, dia batal. Dia batal wudu, haram buat perkara ini. Jadi kalau dia buat juga berdosa. Cuma khilaf ulama. Dosa besar ke dosa kecil? Ada sebahagiannya dosa besar, ada sebahagiannya dosa kecil. Tapi tetap haram. Maknanya kalau buat, kena bertaubat. Macam tu. Kita tak ada wudu, kita buat 4 perkara yang akan disebut ni, maka tuan-tuan semua, maka dikira sebagai berdosa, dan kalau dah buat, kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata apa? Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Barang siapa batal wuduknya, maka haram ke atasnya 4 perkara. Tak boleh buat 4 perkara. Kalau dia buat, haram, dosa. Yang pertamanya ialah as-salatu, yakni sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat, sembahyang jenazah, dan termasuk juga dalam kategori sembahyang iaitu sujud syukur dan juga sujud tilawah.
Jadi tak ada wuduk tak boleh sujud syukur mengikut mazhab Syafi'i. Ya, saya faham tuan-tuan semua. Dr. Zulkifli Al-Bakri semasa dia menjadi mufti wilayah, dia pernah fatwakan boleh sujud syukur tak ada wuduk. Tapi yang kita cerita di sini ini mazhab Imam Syafi'i. Fatwa tu satu bab. Fatwa mungkin untuk keselesaan dan kemudahan masyarakat umum. Yang kita belajar di sini ini mazhab Syafi'i. Kena faham tuan-tuan semua. Pembelajaran satu bab, fatwa satu bab. Fatwa tu dia mungkin melihat suasana masyarakat dan sebagainya. Jadi susah atau sebagainya. Mufti ni dia kena tengok semua sudut masyarakat. Tapi yang kita belajar di sini ialah mazhab Syafi'i. Termasuk dalam perkara yang haram ketika tidak ada wuduk ialah sujud syukur, sujud tilawah, semayang fardu, semayang sunat, semayang jenazah. Semua jenis tu semua termasuk dalam kategori semayang. Tak boleh buat kalau tidak ada wuduk. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i ini, kalau tuan-tuan nak sujud syukur, ambil wuduk dulu. Nak sujud tilawah, ambil wuduk dulu. Nak semayang jenazah pun sama, mesti kena ada wuduk dulu. Tak boleh semayang jenazah, tak ada wuduk. Okey? Baik, yang pertama, haram. Kalau buat juga, dosa lah. Mana bukti dosa? Nabi SAW pernah melalui 2 kubur. Hadis ini saya selalu sebut. Nabi kata, 2 kubur ini sedang diazab. Tetapi bukanlah diazab pada perkara besar pada pandangan kamu. Tapi di sisi Allah, dia benda besar. Yang pertama, kata Nabi, tuan kubur yang pertama ni, فَإِنَّهُ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ. Dia tidak istibrak, tak bagi bersih betul-betul kencing dia. Maka pada waktu semayang ada risiko air kencing dia keluar. Bila air kencing keluar, apa jadi? Batal wuduk. Sebab kita dah belajar sebelum tadi. Salah satu 4 perkara ialah keluar sesuatu daripada 2 jalan. Jadi bila batal wuduk, dia terus semayang. Ataupun dia semayang juga. Haram lah. Sebab tu dia azab dalam kubur. Macam tu tuan-tuan. Itu sebabnya dia azab dalam kubur. Baik, yang pertama. Yang kedua, wat-tawafu, dan yang kedua tawaf. Haram bagi orang yang tidak ada wuduk untuk tawaf di Baitillah. Tawaf fardu, tawaf sunat, semuanya haram. Semuanya haram. Dan juga bukan sekadar haram, dia tidak sah. Baik, bila tidak sah apa jadi? Bila tawaf tak sah, sa'i pun tidak sah. Sebab dalam haji dan umrah, dia ada rukun tertib. Yang sebelumnya tak sah, yang selepasnya tak sah, selepas daripadanya tak sah, selepas daripadanya tak sah. Begitulah. Itu makna tertib. Maka bila sa'i tak sah, kata buat umrah, tawaf, sa'i, lepas sa'i apa benda? Gunting ataupun bertahlul, cukur kepala ataupun gunting bagi perempuan. Itu pun tidak sah juga. Bila tak sah satu, tak sah semua. Maka dia pun buka ihram. Dia belum lagi tahlul. Mana dia tahlulnya? Belum selesai lagi. Hutang tawaf tu di atas kepala dia lagi. Dia belum sah lagi tawaf. Sa'i pun tak sah. Tahlul pun tak sah. Dia pun buka lah ihram dia, pakai baju biasa. Haram. Dia pun bersama dengan isteri dia. Haram. Sebab apa haram? Sebab dia dalam ihram lagi. Dia balik ke Malaysia pun dalam ihram lagi. Ada hutang ke atas kepala dia. Maka dia kena bayar dam ihsar. Dam ihsar. Dam ihsar. Dan dia kena pergi ke Mekah pula dan selesaikan hutang tadi. Macam tu. Boleh? Jadi jangan main-main. Jadi orang yang tidak ada wuduk, maka haram ke atasnya yang kedua tawaf. Tawaf Baitillahil Haram. Yang batal wuduk, tawaf di Baitillahil Haram. Baik. Yang ketiga, wa massul mashafi, dan menyentuh mushaf. Sentuh mushaf ni, mushaf Quran tu lah. Faham dah tu? Surah Yasin nak kecil tu mushaf ke? Ni surah Yasin tu kecil-kecil tu. Macam mana tuan-tuan?
Surah apa benda sejadah apa kecil. Mushaf ke tak? Quran sebiji faham itu mushaf. Surah Yasin kecil mushaf ke tidak? Quran nak tulis kat dinding ni mushaf ke tak? Tu dia tulis wallahu allazi la ilaha. Kita tak ada wuduk pergi pegang. Tu kena faham apa maksud mushaf. Mushaf apa benda? Ma kutiba lidirasah. Apa-apa saja yang ditulis untuk didirasah, untuk dibaca dan dipelajari, maka dia dikira sebagai mushaf. Walaupun satu huruf, walaupun satu ayat. Maka tuan-tuan semua, surah Yasin kecil tu orang tulis untuk baca ke untuk perhiasan, untuk baca. Ini dikira mushaf. Kalau tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo tulis Qul huwallah, suruh pakai buat azimat. Kalau perawat Islam biasa tak Tok Bomo, tapi dia tulis Qul huwallah juga, okeylah, itu bab lain, tak apalah tu. Ni azimat tangkal. Tuan-tuan apa pegang? Bolehkah tak ada wuduk? Boleh, sebab ini bukan ditulis untuk dibaca, ini ditulis sebagai tabarruk, ambil berkat ataupun tangkal. Yang tulis kat dinding ni tujuan apa ni? Untuk dibaca kan? Betul tuan-tuan? Tulis untuk baca kan? Ke tulis untuk apa? Tulis untuk baca lah. Takkan tulis saja pula. Tulis untuk orang baca. Masuk baca. Sambil-sambil duduk baca, berzikir ke. Dapat pahala. Tak boleh sentuh. Tak ada air semayang. Apa-apa saja yang ditulis. Ayat Quran yang ditulis untuk dibaca dan dipelajari. Tak boleh. Cikgu dalam kelas, dia tulis ayat Quran. Lepas dia tulis tadi, tertulislah tu. Tulis tu tadi, dia untuk apa? Untuk dipelajari. Anak murid belajar. Pegang. Tak boleh. Mana-mana ayat Quran yang ditulis untuk dibaca dan dipelajari, maka itu dipanggil mushaf. Kalau selain daripada itu, tak apa. Ditulis di duit. Katalah duit zaman dulu. Duit, dia panggil duit dinar somadiyah. Dinar somadiyah ni maksud duit tu, duit emas. Zaman dulu pakai duit dinar kan emas. Ditulis surah Qul huwallah duit tadi. Adakah kita tak boleh pegang, tak ada ismayah? Tak apa, sebab itu bukan duit ditulis untuk dibaca. Itu ditulis untuk ambil berkat. Ambil berkat. Jadi boleh pegang duit tu. Kalau tak boleh pegang duit tu, naya. Hak dia tak ada ismayah, nak jual beli, tak larat tu semua. Itu dia punya faham, kena faham tu. Ramai orang dia kata, tak apa ni, ini bukan mushaf. Ta'rif mushaf tu kena betul-betul. Mushaf tak boleh juga pegang. Apa benda? Mushaf tak boleh pegang. Jelas ada mushaf apa yang ditulis untuk dibaca. Kemudian, biasanya setengah-setengah orang kaya, dia ada mushaf yang jenis ada kotak. Kotak kayu tu, dalam tu ada Quran. Pernah tengok tak? Dia kotak, ada Quran dalam tu. Dia panggil sunduk. Dalam bahasa Arab dia panggil sunduk. Sunduk, kalau dalam tu ada Quran, ada mushaf, pegang kotak tu pun haram. Itu dia kata, wasunduquhu, dan kotak tu tadi. Besar, mulia sangat ayat suci Al-Quran. Wa kharitatuhu, kharitah macam uncang. Uncang, tentang masuk Quran dalam uncang. Dalam tu ada Quran. Tuan-tuan sentuh kharitah, uncang tadi, yang dalam uncang tu ada Quran, pun haram juga. Itu disebut dalam kitab Arab ni. Dia kata apa benda? Wa kharitatuhu, dan juga uncangnya. Wa sunduquhu, dan juga peti dia tadi, kayu dia tadi. Wa ilaqatuhu, dan tali uncang tadi. Tali uncang yang bertali, tali pun tali pegang. Tak ada wuduk. Apa payah sangat ni Ustaz? Itu Quran. Kalamullah, bukan kalam kita. Tu kena faham. Kalau titah diraja pun tuan-tuan bawa begitu tuan-tuan semua. Bawa, kalau zaman dulu bawa masuk dalam sarung perak tu tuan-tuan semua. Bawa junjung. Pada titah dia je.
Titah dia je tuan-tuan semua. Dia tak ada. Titah dia raja. Nak dibaca tu tuan-tuan semua. Bawa junjung. Kalau istana kan. Sebelum dibaca, orang nak baca tu, dia sembah tu ke surat titah dia raja tu. Baru baca. Itu titah dia raja tu. Ini Al-Quranul Karim, kalamullah. Kena faham tu. Besarnya kalamullah. Satu lagi masalah tuan-tuan semua. Sebahagian daripada kita ni, kita bagi anak-anak kecil ni pegang Quran. Tuan-tuan, haram hukumnya bagi budak kecil pegang Quran. Yang dia tak boleh bercakap, dia tak boleh belajar lagi. Tuan-tuan bagi, dia duk pegang, dia duk pijak. Dia duk naik atas Quran tu. Kalau dia dah umur 7 tahun, dia boleh dah baca Quran, dia boleh belajar Quran tu, tak apa. Ni anak-anak kita tuan-tuan semua, dia kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, dia ambil Quran, dia duduk, dia goleng atas tu, dia campak, kita tengok je, tak buat apa. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau orang perempuan kan, ada satu periuk yang mahal, nama termomik apa benda? Yang tekan je, dia masak tu, termomik. Kalau anak dia main, dia marah tak tu? Mesti marah. Ni Quran tuan-tuan semua. Ada disebut dengan jelas kat sini. Ada bahasa Arab, saya tak baca. Budak, sebelum daripada dia memayis, jangan bagi dia pegang Quran, sebab dia akan jadi menghinakan Quran. Kalau dia dah memayis, darjah 1, darjah 2, 6 tahun ke dia boleh bercakap dia pegang untuk baca Quran, untuk belajar, itu lain. Ini yang umur 3, dia cakap pun tak boleh lagi. Nak baca Quran macam mana? Sebagi pijak-pijak. Waliyadzabillah. Ini kalam Allah tuan-tuan semua. Kalam Allah. Jadi kadang-kadang dah akhir zaman ni Quran dah terlampau banyak di rumah, anak pegang pun kita kata tak apa, bagus budak ni minat pegang Quran. Tak boleh. Walaupun minat pun tuan-tuan semua, ini kalamullah. Dia ada adab dia. Baik, seterusnya. Yang keempat, perkara yang haram dilakukan kalau tidak ada wuduk ialah wahamluhu, iaitu menanggung Quran. Tanggung, bawa Quran. Jadi kita ambil satu Quran, kita bawa, sama ada bawa dalam beg macam ni, kita bawa dalam beg. Dalam beg ni tak ada apa lain melainkan Quran sebiji je. Kita membawa. Itu dia panggil membawa Quran. Membawa Quran, bawa gini, tak boleh juga, tak ada wudu. Ataupun beg macam tu tadi, beg sandang atas belakang, dalam tu ada sebiji Quran saja, tak ada benda lain. Kita pun bawa, tak boleh juga. Ataupun Quran tu kecil, kita pun ambil Quran kecil, Quran yang kecil-kecil tu macam ni, besar saiz besar ni, kita pun letak dalam poket, jalan, tak ada wudu, pun haram juga, dikira membawa Quran. Hamlul Quran. Jadi kalau belajar tuan-tuan semua, kita tahu lah Allah. Macam mana budak-budak sekarang, dia bawa Quran dalam poket, tak ada wudu. Bawa masuk dalam tandas sambil kencing, Quran dalam poket. Masya Allah. Tak boleh tu. Hamlul Quran. Baik. Kalau dalam beg itu ada benda lain. Dalam beg ni ada Quran, dan dalam beg ni ada kitab. Dalam beg ni ada Quran, dalam beg ni ada file lain, buku lain ke apa benda. Kita bawa pada waktu itu, kita niat kita bawa benda lain. Kita niat bawa Quran bersama dengan benda lain, itu tak apa, tak haram. Itu dalam kitab Arab ni dia kata fa in kana ma'a mata'in, sekiranya Quran itu bersama dengan barangan yang lain, fa in qasadal mata'a faqat aw ma'al mushafi lam yahrum. Sekiranya dia niat masa dia bawa tadi, dia niat bawa barang lain, ataupun dia niat Quran, bawa Quran dan barang yang lain, maka tak haram. Tapi kalau dia niat bawa Quran sahaja, ini haram. Macam tu. Jadi kalau kita nak bawa tak ada wuduk, bawa masuk benda lain satu. Kita masuk dalam beg kan, tak ada wuduk, kita bawa masuk benda lain satu. Dan kita niat bawa benda tu, ataupun bawa Quran bersama dengan benda tadi. Mesti kena ada niat bawa benda lain, baru jadi tak haram. Kalau tidak haram. Muslimat biasa kan bawa benda dalam beg. Dalam beg dia tu banyak, ada alat makeup, ada macam-macam lah, kunci kereta ke apa, lepas tu dia bawa masuk satu Quran. Dia pun bawa handbag dia. Boleh. Dengan syarat dia niat bawa benda lain,
ataupun dia bawa Quran berserta dengan benda lain. Dia niat macam tu dalam hati dia masa dia nak bawa tu. Bukan kena niat sepanjang masa mula bawa tu je. Tak ada kata sambil bawa kereta pun kena niat ni, langgar habis apa pun merah tu semua. Mula-mula nak bawa tadi niat macam tu. Kata okey. Ini kena faham tu. Tu cara dia. Kalau tidak apa jadi? Dosa lah. Sebab tu dia sebut awal-awal, siapa yang batal wuduk, haram ke atasnya. Haram ni berdosa. Melakukan 4 perkara. Pertama, semayang, tak boleh semayang. Yang kedua, tawaf, tak boleh tawaf. Yang ketiga, pegang Quran. Yang keempatnya ialah membawa Quran. Sekiranya kita bawa juga dengan tidak niat tu tadi, maka dikira bawa Quran. Maka di akhirat besok-besok banyaklah dosa kita. Dosa mencuri tak ada. Dosa menyamun tak ada. Dosa merompak tak ada. Dosa mengumpat tak ada. Habis itu dosa apa? Dosa bawa Quran. Tak ada wudu. Berlapik pun tak boleh. Sebab dia panggil bawa juga. Dah beg ni kira bawa. Bawa ni mana bawa? Ni. Walaupun duduk dalam beg. Yang berlapik tadi sentuh. Hak nombor 3 tadi sentuh. Bolehlah kalau macam tu berlapik. Kan? Untuk kes tu. Itu pun ada perincian jugalah. Tapi maknanya berlapik tu makna kalau jari baluk tu tebal sangat. Tapi kalau setakat pakai sarung tangan, tak juga pasal masih kata tangan lagi. Boleh tuan-tuan semua? Kena faham. Benda-benda kadang-kadang kita tak buat benda dosa lain. Tapi buat dosa ni. Syaitan pula dia hasut kita. Kau tak payah belajar lah. Belajar buat apa? Semayang je. Puasa je. Tuan-tuan semua. Dia kata syaitan. Yang penting kau buat amal ibadat. Sebab syaitan ni dia musuh pada ilmu. Jadi kita pun semayang puasa. Tapi kita duk buat dosa. Kadang-kadang tanpa kita sedari. Dosa yang rupa macam taat. Rupa macam pahala. Tapi sebenarnya dosa. Ini yang payah ni. Sebab syaitan ni dalam kitab Minhajul Abidin, dia ada 7 step dia. Step pertama dia larang kita buat ibadat. Kalau dia tak berjaya, dia pergi step kedua. Dia suruh lambat buat ibadat. Semayang lambat. Tak berjaya juga. Dia pergi step ketiga. Step keempat, step kelima, step keenam. 7 dia punya step. Tengok dalam kitab Minhajul Abidin. Orang belajar tasawuf, tahulah kitab tu. Jadi tak boleh apa benda, tak boleh kita bawa Quran, termasuk dalam kategori bawa Quran juga, bawa dalam beg, bawa dalam poket dan sebagainya. Soalannya telefon ni kita duduk macam ni kita bawa telefon, dalam ni ada Quran, ada apps Quran. Apa jadi hukumnya? Kata ulama, selagi mana kita tak buka, tak apa. Kita pun buka apps Quran. Kita buka apps Quran macam ni contoh kan. Mana ada apps Quran? Kita buka Quran. Buka Quran tu, baru dia jadi Quran. Maka sekarang ni saya tak ada wudu, saya pegang ni. Ini haram lah. Jadi sebelum nak buka apps tu tadi, pastikan ada wudu. Dia jadi mushaf lah ni. Sebab tulis ni tulis untuk dibaca. Walaupun ada ulama kata dia bukan mushaf, kerana ni cermin. Seolah-olah kita ambil Quran tu, pantul kat cermin. Keluar kat cermin tu tadi. Jadi pegang kat cermin tak apa, sebab dia bukan asal. Tapi saya tak berapa nak boleh terima pendapat tu. Walaupun dia kata yang di handphone ni itu pantulan cermin, bukan tulisan asal. Sebab suatu hari nanti tuan-tuan semua, mungkin Quran ni dah tak ada orang pakai, semua pakai digital belaka. Adakah tak ada hukum? Jadi sebelum buka pastikan ada wudu. Pastikan tuan-tuan semua ada wudu. Jadi ada wudu tak apa pegang. Kalau tak ada wudu pegang macam ni haram. Tapi lah masa dia tutup macam ni, dia tutup apps tak ada kan? Tutup macam ni tak apa, bawa pegang masuk tandas apa semua. Kalau tak boleh masuk tandas tuan-tuan, masa tutup naya kepala kita pun tak boleh masuk tandas. Sebab dalam kepala kita ada surah Fatihah. Jadi nak masuk tandas, buka kepala dulu, letak kat luar, masuk tandas. Itu dah tuan-tuan. Baik. Kita belajar tuan-tuan, benda-benda macam ni lah kadang-kadang syaitan tipu kita ni. Kita dosa kita tak sedar. Baik, habis selesai. Kemudian dia kata apa lagi? Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'.
Dan diharamkan ke atas orang yang berjunub. Orang yang berjunub ni apa benda tuan-tuan? Orang yang memasukkan kemaluannya, zakarnya ke dalam farash, dubur atau kubur. Ataupun orang yang dimasukkan zakar ke dalamnya, dalam dubur atau kuburnya. Kalau perempuan, mana dalam kubur dia atau dubur dia. Kalau lelaki, mana dubur dia. Mana ada orang pergi lewat dia, wal'iyadzabillah. Maka dia pun berjunub. Hak dosa besar tu bab lain. Jadi dia yang kena dimasukkan zakar ke dalamnya pun berjunub. Yang memasukkan ke dalamnya pun berjunub. Dua-dua. Bukan kata berjunub ni orang lelaki je. Maksudnya berjunub ni ada tiga. Pertama, orang yang memasukkan zakarnya ke dalam kubur dan dubur orang. Yang kedua, orang yang dimasukkan zakar orang lain ke dalam kubur dan duburnya. Dan yang ketiga, orang yang keluar mani. Keluar mani itu tak kisah, sama ada keluar melalui persetubuhan, keluar mimpi ke apa. Tiga ni dipanggil orang yang berjunub. Minta maaf, tuan-tuan semua dia masalah fiqh gitu. Jadi orang ni, tiga ni dipanggil junub. Faham? Yang memasukkan zakarnya ke dalam kubur dan dubur. Yang orang masukkan zakarnya ke dalam kubur dan duburnya. Dan yang ketiga, orang yang keluar mani. Tiga ni berjunub. Maka orang ni tadi haram ke atasnya 6 perkara. Yang pertama sembahyang, sama tadi. Yang kedua tawaf, sama macam tadi. Yang ketiga pegang mushaf, sama macam tadi. Yang keempat bawa mushaf, sama macam tadi. Baik tuan-tuan semua, jadi 4 perkara tadi sama seperti yang batal wuduk, cuma tambahnya 2 lagi. 6 jadi semuanya. Jadi orang yang berjunub, tambahan kepada 4 tadi ada 2 lagi, iaitu yang pertama al-lubsu fil masjid, yakni duduk dalam masjid. Orang yang berjunub tak boleh duduk dalam masjid. Jadi melainkan ada keuzuran. Contohnya dia masuk dalam masjid, pintu kena kunci, tak boleh nak keluar. Itu tak apa. Tok Syah pun balik, telefon tak ada. Tengah-tengah dia dalam masjid sampai subuh esok. Subuh orang datang, Allah, buat apa dalam ni? Terkunci kata dia. Tapi dia berjunub. Tak apa. Kemudian tuan-tuan semua, yang haram tu tadi ialah orang Islam. Orang kafir tak haram, walaupun dia berjunub. Sebab itu orang kafir tak apa, boleh masuk masjid, masjid negara apa semua, dengan syarat dibenarkan oleh siapa? Oleh orang Islam. Orang Islam, penjaga tu ada orang Islam, dia bagi kebenaran masuk, tu boleh. Tapi syaratnya kena dibenarkan oleh orang Islam, ada keizinan daripada orang Islam. Kalau tak boleh juga. Itu kena faham. Jadi orang kata orang kafir macam mana boleh masuk masjid? Dia boleh masuk, dia berjunub. Dia berjunub tak apa sebab dia orang kafir. Yang berjunub tak boleh masuk masjid ni ialah orang yang beragama Islam. Sebab tu Nabi pernah tambat tawanan perang Badar di tiang dalam masjid. Dia mestilah berjunub, kalau sudah nikah apa semua. Tapi tak ada masalah. Dia tak mandi wajib kan? Sebab yang haram tu ialah orang Islam. Dan juga orang yang mukallaf. Kalau orang gila berjunub, tak haram masuk masjid. Bolehlah kita bawa masuk masjid pasal dia gila, dia tidak mukallaf. Baik. Lagi pula, dia tidak ada keuzuran. Seperti tadilah contoh, kalau dia kena kunci dalam masjid, itu tak apa. Lagi pula, dia itu memang tak ada masalah nak keluar masjid. Kalau ada masalah nak keluar masjid, tak apa. Contoh banjir berlaku, dia hanya boleh duduk dalam masjid. Tiba-tiba duduk dalam masjid, mimpi pula berjunub. Air penuh kat luar. Nak keluar tak boleh daripada masjid. Itu ada keuzuran. Itu tak apa. Jadi, yang haram tadi ialah orang Islam, yang mukallaf, yang tidak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran, itu tidak apa. Itu tak boleh duduk dalam masjid berjunub. Dan yang keenam dan yang terakhir ialah membaca Quran dengan niat Quran. Qiraatul Quran biqasdil Quran. Membaca Quran dengan niat baca Quran. Itu haram bagi orang yang berjunub. Tapi kalau baca Quran dengan niat zikir, itu tak apa. Dia berjunub, tak sempat mandi wajib lagi. Tapi nak pergi ke mana-mana naik kereta, dia pun bacalah doa naik kereta. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran, tapi dia baca tu dengan niat zikir dan doa. Maka tuan-tuan semua, zikir dan doa itu tadi tidak dihukumkan sebagai haram. Kenapa? Kerana dia dah jadi zikir dan doa, bukannya dia ayat Quran. Bukan apa tuan-tuan semua? Bukan ayat Quran. Boleh? Itu jelas insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi